علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli jabatan kuasa Masjid Ihsan, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah SWT kerana Allah telah mengizinkan kita berada di bulan Ramadan setakat malam ini lagi. Alhamdulillah, malam ni masuk malam yang ke-25. Lagi 5 hari raya lah kita. Begitulah lajunya perjalanan masa itu berlalu. Sudah-sudah dah habis Ramadan dah. Dekat nak raya. Begitulah umur kita ni. Sudah-sudah dah tua ganyut aja. Saya ni rasa belum tua lagi, tapi rupanya dah tua. Rasa baru 17 tahun. Rupanya dah 71. Begitulah umur manusia ini berlalu. Dan Allah datangkan kita ini hidup di dunia ini dengan tujuan untuk mencari bekalan-bekalan nak kita bawa balik dalam kehidupan di akhirat nanti. Firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah kamu banyak-banyak bekalan, maka sebaik bekalan itu ialah sifat takwa. Dan sebab itu jugalah Allah datangkan hukum hakam dalam dunia ni, supaya kita dapat mengumpul sifat-sifat takwa tu nak kita bawa balik ke negara asal kita, iaitu di akhirat. Kerana kita ni warga negara akhirat, bukan warga negara Taman Samudra. Saya bukan warga negara kampung. Kita ni semua warga negara akhirat. Lambat laun kita akan pergi ke akhirat. Dan di akhirat nanti Allah sediakan 2 tempat. Satu tempat nikmat, dari satu tempat sangsara. Yang pertama tempat nikmat, iaitu dipanggil syurga. Ayat yang saya baca tadi, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tadi pun tu imam kita baca tapi tak sampai ke situ. Dekat-dekat nak baca. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahawa bagi mereka itu ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk syurga bukan banyak benda syaratnya, dua aja. Apa syaratnya? Beriman dan beramal saleh. Dua aja syaratnya. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Apa susahnya? Dua aja. Senang ke susah? Senang. Apanya senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu ya. Beriman macam mana yang Allah kata layak masuk syurga ni? Setakat yakin bahawa Allah itu Tuhan cukup ke? Kalau Rafi itu Acung pun percaya, Ramasami pun percaya, ya, Bah Tonggang pun percaya, George Bush pun percaya. Kalau setakat percaya Allah itu Tuhan, tak cukup Rafi itu, ya. Orang kafir tu kalau kita tanya pun dia akan mengaku Allah itu Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir Quraisy itu siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab Allah. Tak percaya lepas ni pergi dah keluar tu hotel pekan tu tanya Acong tu, Acong ini langit siapa bikin? Ini gunung siapa bikin? Ini hujan siapa kasih turun? Apa jawab dia? Apa jawabnya? Tuhan Allah lah bikin. Lu mengong katanya. Bengong orang nanya tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ialah iman yang terasa di hati. Bukan setakat di lidah. Terasa di hati. Bukan setakat di ilmu pengetahuan. Itu tak cukup lagi. Sampai terasa di hati tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kena yakin betul-betul. Kerana iman ni ada 5 peringkat. Nak laju-laju sikit anunya, huraiannya. Ada 5 peringkat iman. Yang pertama namanya iman taklid. Yang kedua namanya iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayat. Yang keempat namanya iman haq. Yang kelima namanya iman haqiqah. Yang pertama iman taklid, iman ngeko-ngeko, iman pak turut, iman tak ada belajar. Orang beriman dia beriman. Bila minta dalil dia tak tahu. Apa dalil Allah tu ada? Ada lah. Aku tanda ada lah. Khabar lah dalil bukti apa bukti Allah tu ada. Apa kata ada lah. Mak kata ada lah. Ustaz kata ada lah. Dalilnya orang. Esok kalau orang tu mengatakan Allah tak ada, dia pun ngikut tak ada juga. Itu namanya iman taklid. Iman Rabbi ni tak sah lagi, ya? Belum diterima Allah Ta'ala. Ya, kecuali kalau imannya itu dah 100% dan yang diimani itu benda-benda yang betul. Tapi pun sangat berbahaya kerana mudah sangat dia menjadi syirik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, iman ni kena belajar betul-betul. Akidah kena belajar betul-betul. Do not just take this akidah just for granted. Ya? Jangan sambil lewa, kena belajar betul-betul. Dan kita sini alhamdulillah mengaji kitab namanya iman, ya. Iman rukunnya, lagi hakikatnya dan pembatalannya. Yang kedua iman ilmu namanya. Iman ilmu ni iman berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dia dah belajar sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, sifat yang harus, dah belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah beres. Iman macam ini dikira sah dah tu. Kerana apa? Sudah berdasarkan ilmu dan dia dah tahu dalil. Apa dalil Allah tu ada? Baru alam ini. Apa dalil baru alam ini? Apa huraiannya? Bahawa tidak satu tu mesti ada yang menjadikannya. Ya, tidak ada satu yang jadi dengan sendirinya. Maka alam ni tentu ada yang menjadikannya. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Itu paling komannya. Nak dapat huraian seperti itu. Nak kena faham Rabb itu. Iman Rabb ini sudah sah. Tetapi masih belum selamat lagi. Kerana iman ini hanya berkisar di otak. Belum sampai ke hati. Tahu tapi tak terasa. Dia tahu satu tu sedap tapi tak terasa sedapnya. Maka dia tu pun tak ada gairah lah, tak ada berminat lah.
Macam orang Cina, kalau dinner dia mesti ada shark fin, tahu? Sup ikan sup sirip sirip ikan buat sup tu. Ya. Mesti tiap kali dia dinner mesti ada menu itu. Adakah yang meleleh aja liur dengarnya? Ada kan? Ada? Mana ada? Tapi kalau saya kabur ikan keli gula tempoyak macam udah ada neguk air liur dah. Kenapa? Udah terasa. Macam tu iman ya. Iman ilmu ini hanya di otak tapi tak terasa di hati. Maka dia masih lagi masih lagi kalah dengan dorongan syaitan dan hawa nafsu ya. Itu sebab kadang-kadang kita tengok ulama pun ada terlibat dengan riba. Ada ke tak? Ulama ada tak menentang hukum Allah? Ada ke tak ada? Ngapa apa itu? Sedangkan mereka hafal Quran. Ada tak ulama menyokong orang zalim? Sedangkan mereka ada baca tak? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ada baca ke tak? Sedangkan mereka boleh huraikan pun, tapi masih lagi menyokong orang zalim, masih lagi menyokong orang-orang yang tak nak kepada Islam. Ya. Sedangkan mereka adalah ulama. Yang sebenarnya mereka tak layak dipanggil ulama pun. Cuma oleh kerana mereka ada jawatan-jawatan tertentu dan diiktiraf sebagai masyarakat oleh masyarakat sebagai ulama, maka dipanggil ulama lah. Di sisi Allah tak ada. Kerana di sisi Allah ulama itu mesti orang yang takutkan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takutkan Allah ialah hamba-hambaku yang alim, yang banyak ilmu. Ini dia tuan-tuan. Ilmu ni tak selamat lagi. Walau bagaimanapun imannya sah. Selagi dia tidak melakukan perkara yang membatalkan iman, sah imannya. Boleh masuk syurga. Tapi masuk neraka dulu. Dah habis dosanya baru keluar dari neraka masuk dalam syurga. Tak ngapel lah ustaz. Ya tak? Ya kan tuan-tuan? Apa buat? Tak ngapel lah masuk neraka. Dulu lah masuk juga syurga. Ya kan? Siapa nak angkat tangan? Tak ngapel lah masuk neraka. Kejap aja. Lepas tu masuklah syurga. Ya. Ada orang tak angkat tangan? Ada tau, ada. Betul takkan ada ungkapan kata kalau tak ada aku siapa yang masuk neraka kata. Ingatnya neraka itu macam surau ni, macam masjid ni, ada kipas angin, ada aircon ni. Agak-agaknya dalam neraka tu boleh duduk tetap ke bini ke? Boleh duduk tetap ke bini ke? Macam mana duduknya? Mengelupa, mengelejat tahu. Kacak aja kaki terlompat, kacak kaki kiri terlompat, kanan terlompat, kiri terlompat, kanan terlompat, kiri terlompat. Mana boleh tetap? Boleh letak kaki dua-dua atas lantai neraka tu. Terlompat-lompat tu yang kita nampak dalam TV tu, terlompat-lompat tu berlatih masuk neraka lah tu. Yang tak sedar. Itu iman ilmu. Ya. Yang ketiga iman ayan, aini yang selamat. Dia selamat dari neraka. Kerana apa? Kerana dah terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia bila disebut nama Allah bergemetar jiwanya, tak berani melakukan maksiat. Tak berani meninggalkan yang wajib. Ini iman ayan namanya. Ini panjang ceritanya kalau nak diceritakanlah, tapi malam ni pendek-pendek ajalah ya. Kalau lalu nunggu sampai pukul 12, kalau mayang start tarawih pukul 12, tak apalah. Lalu kan. Kalau lalu tunggulah dak saya nak balik. Ya, iman ayan namanya. Iman ni selamat daripada neraka dan dapat masuk syurga. Kerana apa? Kerana dia tidak melakukan maksiat dan dia tidak meninggal yang wajib. Tapi lambat sikitlah kerana dia ada harta-harta yang perlu dihisab. Iman ayan namanya. Ain ya alif nun ya, iman ayan. Yang keempat, ini iman yang masuk syurga tanpa hisab. Iman hak namanya. Iman hak. Satu saat pun tak pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu mereka-mereka yang
sentiasa mengingati Allah sambil duduk, sambil berbaring, ya, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dan sentiasa memerhatikan kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, sesungguhnya kamu cipta langit dan bumi ini tidak dengan sia-sia. Maha suci Engkau, jauhilah kami daripada api neraka. Sentiasa itu iman para sahabat. Ya, iman para syuhada, iman wali-wali Allah, itu iman hak namanya. Masuk syurga tanpa hisab. Dan yang kelima, iman haqiqah namanya. Kena sebut betul-betul ya, haqiqah, bukan aqiqah. Aqiqahnya melih lembu. Ini haqiqah. Daripada hak tu perkataan haqiqah, iaitu iman rasul-rasul. Ya, iman nabi-nabi. Tak payah cerita. Ada rasul kat tangan? Nabi ada? Tak ada. Rasul ada? Ada satu. Pulang Rasul ada? Itu terlintas. Itu nama kedai. Jadi tak payah ada cerita. Yang kerapnya sentiasa naik aja. Inilah dia orang-orang yang layak masuk syurga. Ya? Syurga nanti ada 8 dinantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama namanya syurga Firdaus. Yang kedua namanya syurga Ma'wa. Ma'wa, bukan Ma'wa ya, Ma'wa. Yang ketiga namanya Jannatun Na'im, penuh dengan nikmat-nikmat. Yang keempat namanya Jannatun Adnin. Jannatun Adnin, kekal. Yang kelima namanya Jannatul Khuld, juga artinya kekal. Jannatul Khuld. Yang keenam namanya Darul Jalal, ya, negara yang negara kebesaran, ya, negara bagi kebesaran, Darul Jalal. Yang ketujuh namanya Darussalam, yang kita minta tiap malam lepas sembahyang. Ada tak minta? Wa adkhilnal jannata darussalam, minta tiap malam, ya. Dan yang ke-8 Darul Qarar namanya. Darul Qarar. Itu 8 jenis syurga. Ndak yang mana? Tuan-tuan dan perempuan, ndak yang mana? Ya Allah, dah tak tahu milihnya. Ndak yang mana? Ndak semua lah. Ya Allah, komen. Ya, kejap-kejap sini, kejap-kejap sini, kejap-kejap sini. Itu syurga, ya. Syurga tu dia berada di hujung titi Siratal Mustaqim. Nak masuk syurga kena menyeberangi satu jambatan yang dipanggil titi Siratal Mustaqim. Jalan lain tak ada. Ada jalan lagi satu ikut bawah, daripada mahsyar ikut bawah. Baru boleh pergi syurga. Siapa nak angkat tangan? Ikut bawah titi Siratal Mustaqim tu apa? Neraka. Siapa nak angkat tangan? Dia yang ada jalan ikut titian tu saja. Ya. Bila lepas daripada titi Siratal Mustaqim tu, dapatlah melangkah kaki masuk ke dalam syurga, ya. Titi tu besar mana? Ada besar the Golden Gate of San Francisco. Ada besar jambatan Rodin. Ada pun nak lalu jambatan Rodin tak? Ada besar jambatan Pulau Pinang. Ada besar Tambak Johor. Besar mana? Besar mana tuan-tuan dan puan-puan? Lebih kecil daripada rambut. Itulah besarnya nak niti esok. Lebih tajam daripada mata pedang. Ya, jauhnya pula 1500 tahun perjalanan. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Itu dia jaraknya tu. Jauh daripada ujung ke ujung. Ya. Atau kalau besar rambut, lalu ke nitinya pun. Lalu ke nitinya. Lalu dengan izin Allah lalu, ya. Ada orang menyeberanginya seperti kilat, cepat seperti kilat. Ada orang menyeberanginya seperti burung yang terbang. Ada orang menyeberangi seperti orang kuda berlari. Ada orang seperti berjalan kaki. Ada orang merangkak, ada orang mengesut, ada orang bergolek-golek aja di atas titi Siratal Mustaqim tu. Ikut keadaan dia di dunia ni.
Kalau berjaya dia melepasi titi siratul mustaqim, maka dapatlah dia masuk syurga. Mana-mana syurga yang 8 tu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, cara orang masuk syurga ni atau golongan yang layak masuk syurga ni ada 4 golongan. Bila dah beriman, ya, besok kita di akhirat besok akan dibariskan kepada 120 barisan. Everybody will be lined up into 120 rows. Ya. Semua sekali tahu. Manusia dari manusia pertama sampai manusia akhir. Daripada Nabi Adam sampai manusia akhir itu. Kita tak tahulah. Nabi Adamnya, Nabi Syuaib, Nabi Nuh, Nabi Idris dan umat-umat dia, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, semua akan dibariskan besok. Ya. Termasuklah Hitler, George Bush, lagi George Washington, Najib katanya. Betul tu. Najib, Rosmahnya sekali. Dibariskan tu, ya. Tengku Abdul Rahman, lagi Tuan Abdul Razak, lagi Tuan Guru Nik Aziz, Tuan Guru Hadi Abdul Hadi Awang. Ya. Semua akan dibariskan besok. Termasuk Burt Lancaster, kena? Tak kena? Tak kena. Marilyn Monroe kena? Dibaris Marilyn Monroe. Lagi? Bridget Bardot kena? Tak kena? Tak kena dak lah. Okey, yang ni semua kena. David Beckham kena? Tak kena? Ronaldinho kena ke tak? Kena. Yang sana Aishwarya Rai kena? Preity Zinta kena? Rani Mukherjee kena? Semua dibariskan kepada 120 barisan. Daripada 120 barisan, berapa barisan yang masuk syurga? Berapa barisan orang yang layak masuk syurga? Orang beriman berapa barisan? Hanya 3 barisan saja. 3 daripada 120 barisan. Ya. Berapa peratus? Ya Allah, tak ada ke engineer, cashier, cikgu? Tak ada ke? Cikgu matematik tak ada? Ada. Mana boleh tak ada? 3/120. Berapa? 3/120 sama dengan 1/40. 1/40 berapa peratus? 1/40 kali 100. 100 bagi 40 dapat 2. 2 kali 40 80. 100 tolak 80 berapa tinggal? 20. Ambil lagi 1 sepa turun bawah jadi 200. 200 bagi 4 berapa? Bagi 40 berapa? Darah 5. Jadi 2.5%. Ya Allah, itu pun tak kerti dah meh. Saya seorang aja yang pandai. Ngapa? Udah siap kira dulu. Udah siap kira dari rumah dulu. 2.5% saja yang beriman. Lagi 117 baris itu terus masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kata Allah, ya. Diperhalaukan orang-orang kafir itu masuk neraka secara berbondong-bondong. Yang 3 barisan ni pula, ya, 3 barisan ni pula bukan terus masuk syurga dah. Dibubarkan dan di line up semula atau dibariskan semula kepada 4 barisan. Ini barisan akhirat, ya, bukan barisan dunia ni, ya. Barisan akhirat, barisan dunia tu tak masuk cerita, ya. Jangan masuk pula. Ya. 4 barisan. Yang pertama, golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, golongan kanan. Yang ketiga, golongan kiri. Yang keempat, golongan tengah-tengah. Yang pertama, masuk syurga tanpa hisab. Siapa tu? Kita ke? Mudah-mudahan iyalah tu. Jangan kata aku tak ada acan, tak ada can, aku tak ada tu. Mudah-mudahan kita masuklah golongan itu. Siapa? Yang pertama, Rasul-Rasul. Ada? Tak ada pula. Yang kedua, Nabi-Nabi ada? Tak ada juga. Yang ketiga, sahabat-sahabat besar ada? Abu Bakar, Osman, Ali, Omar, ada?
Talha lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas ada? Tak ada juga, dah 3 golongan tak ada. Entahlah. Dia 7 golongan. Yang keempat wali-wali ada? Ini ramai. Wali ramai. Tapi wali tak pakai, itu wali nikah. Saya pun jadi wali nikah. Dia tak wali apa? Wali Allah. Ya. Seperti Umar bin Khattab, Syekh Qadir Jailani, ya. Ibrahim ada wali tau. Ibrahim apa? Ibrahim Ista. Ibrahim apa? Ibrahim Adham. Dia wali, ya. Ibrahim Ista tak ada kuali. Ya, itu keempat wali-wali. Yang kelima, orang-orang yang mati syahid. Ini ada harapan tak? Ada harapan ke tak? Kali lagi, ada harapan ke tak? Kalau dah tahu ada harapan, apa nak buat? Berjuanglah. Sebab itu hidup ni biar berjuang. Jangan atas pagar. Dalam Islam dia tak ada atas pagar, tahu? In Islam, either you are with Islam or you are against Islam. Faham ke ni? Dia tak ada atas pagar. Sama ada kamu bersama Islam atau kamu menentang Islam. Orang atas pagar bahaya besar. Ya Allah. Kalau jorin pagar tu, tumbuk punggung. Harus atas pagar. Ada juga orang kata teman, teman sana pun masuk, sini pun masuk, itu lagi teruk. Teman semua masuk, sana pun masuk, sini pun masuk, itu lagi teruk. Itu apa? Itu orang munafik namanya. Orang munafik ni ke sana pun masuk, sini pun masuk, ya. Nanti kan kalau tu imam kita baca tu, jumpa lah tu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, lagi. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi apabila mereka berada di kalangan pemimpin-pemimpin mereka, geng-geng mereka, syaitan-syaitan mereka, mereka berkata aku bersama kamu. Yang tadi bersama orang beriman tadi apa? Mustahzi'un. Apa itu mustahzi'un? Olu-olu aja. Ini orang munafik. Bahaya, ya. Di surau ini, di masjid ini bukan main hebat, tahlilnya bergoyor surau ni, tahu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, bergoyor-goyor surau ni. Tapi bila naik pentas dangdut, udah dangdut pula, dalam hatiku hanya ada kamu. Tu tanda dia, betul ya? Kalau marhaban, menerin-nerin suaranya. Berjanji pun itu juga. Wa muhayyan kasyamsi min kamudhi'un. Lepas tu dapat dia pentas Hindustan dah, macam Hindustan pula. Yahoo janggali kahir. Itu orang munafik. He can maneuver his way around, no matter who he is with, no matter what the situation is, no matter who the people are. Dia boleh apa? Boleh ngeledok ngeledok apa? Ngelewak-ngelewak, boleh ngelewak-lewak kita nak kemari, kita nak beri, boleh belaka. Dia macam sesumpah. Ada pernah tengok sesumpah tak? Apa? Kalau backgroundnya hijau apa? Kulitnya hijau. Kalau backgroundnya brown ada. Kalau backgroundnya biru lah tu. Itu sesumpah. Atau ular. Tahu ke ular? Ya Allah, ular. Ya. Ular tu di mana pun boleh hidup? Dalam air hidup dah. Dalam semak hidup dah. Atas pokok hidup dah. Dalam rumah hidup dah. Ini orang munafik. Jangan harus, bahaya benar jadi orang munafik, ya. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Golongan mesti berjuang. Ya. Syuhada. Dia dapat masuk syurga, ya, tanpa hisab. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar, dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Yang ketujuh, orang yang sangat miskin tetapi redha dengan kemiskinannya. Itu orang masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua golongannya, golongan kanan. Golongan kanan. Bahasa Arabnya apa? Ashabul yamin.
Esok dia menerima kitab dengan tangan kanannya. Dia menerima kitab dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lagi, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan, dan dia kembali kepada ahli-ahlinya atau keluarganya dengan rasa gembira. Besok di akhirat ada convocation besar-besaran tau. Penerimaan sijil secara besar-besaran. Sijil itu diterima dengan 3 cara. Pertama, dengan tangan kanan. Kedua, dengan tangan kiri. Ketiga, cucuk dada tu dengan tangan kiri, tembus ke belakang, ambil dari belakang. Yang ini golongan kanan. Dihisab dengan hisab yang ringan aja, hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia dihisab dengan hisab yang ringan dan dikembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Ringan aja hisabnya, macam orang balik dari Mekah lah, cek lebih kurang aja, ya. Tuan-tuan yang balik dari Mekah tu ada ke cek benar-benar? Cek benar-benar ke tak? Selongkor benar beg ke? Tak ada, tanyanya je, ya. Pak Haji ada beli kapet? Mana ada, kata. Padahal ada 16 dalam beg tu. Ya. Mak Haji ada beli mah Mekah? Mana ada, katanya. Padahal Mak Haji kalau pergi Mekah tak beli mah Mekah tak sah hajinya, tahu. Custom tahu ke tak? Custom tu tahu ke tak? Tahu, tapi lepas aja. Alright, never mind. Dia lepas. Baru lepas teroyak depan Kaabah tu, apa dosa aku tu. Balik ni pun custom, ya Allah. Ya. Baik, yang kedua. Ini golongan kanan. Kita ambil golongan kanan dulu, ya. Golongan kanan dia masuk syurga, tak masuk neraka, tapi lambat masuk syurganya. Ngapa lambat? Kerana dia kena hisab, kena cek harta dia banyak, entokanya ada sampai 2-3 biji, entokah rumah sampai 2-3 biji, tapi halal lah, bukannya haram. Kalau haram kena seksa, ya. Ini semua yang halal. Jadi yang halal tu nama apa? Menyebabkan dia lambat masuk syurga. Ingat ni, dalam kitab Jauharul Mahub pun ada, tentu mari ngaji kitab tu, saya tengok dalam senarai tu. Ada tulis tu. Orang miskin yang bertakwa dengan orang kaya yang bertakwa, dua-dua takwa, ya. Dulu orang miskin tu masuk syurga daripada orang kaya tu lebih dulu daripada 500 tahun. 500 tahun dulunya orang miskin tu masuk syurga daripada orang kaya yang bertakwa. Ini dua-dua takwa. Lebih-lebih lagi kalau orang kaya yang sombong, lagi lambat, ya. Ini tuan-tuan dan puan, ashabul yamin namanya, golongan kanan. Ya. Lambat pun tak ngapalah, asalkan jangan masuk neraka. Golongan yang ketiga, ini yang masuk neraka dulu, dipanggil ashabus shimal. Ashabus shimal, ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, air-air yang panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Sama tak angkat tangan? Ini bukan kekal, ya. Dia orang beriman belaka. Dah habis dosanya, maka dia keluar dari neraka, masuklah ke dalam syurga, ya. Tak ngapain lah ustaz, ya. Dah masuk ke syurga, ya. Sampai teringin angkat tangan. Dan yang keempat, ini nak laju-laju lah, dah setengah jam lebih. Patut tazkirah berapa, 20 minit je. Kan nak mayang lagi kan. Yang keempat, sikit lagi boleh kan? Boleh. Yang keempat, golongan dipanggil ashabul a'raf. Ashabul a'raf, golongan tengah-tengah. Sebab dia 50-50, dalam hidupnya 50-50. 50% pahala, 50% dosa. Mayang. Bila semayang pakai dah jubah, pakai dah serban,
Lepas tu bila keluar kerang pergi apa main sahabat takraw pakai seluar pendek. Mayang-mayang juga bila hujung minggu ambil nombor ekor 986. Tahu mana 986? Ada luar tu. Ada di luar tu. Jangan pula ambil ya. Masin mulut ustaz yang keteras sekali. Jangan arui. Ya. Jadi dia 50-50. Ya, datang ke surau ni ke masjid ni, elok tudungnya lingkup aja ya. Lepas tu pergi parti macam. Bila pergi parti macam. Udah pakai bebek. Tahu apa bebek? Depan terbuka, depannya tutup. Rambut pula melembung aja kata. Pakai pula kasut tumit tinggi. Jalannya apa? Terketik-ketik macam apa? Macam apa? Ya Allah, tak tahu dia macam apa? Macam itik. Ada orang dengar tak macam itik? Ya Allah, tak pernah dengar. Macam itik, pulang petang tiada, lan melenggang bibirnya merah. Lagi? Delima mereka, kain tinggi sebelah, betisnya membayang. Bayang betisnya. Itu dia nona taman samudra. Udah menyolang mata dia menengok saya, nampak? Jadi dia 50-50. Jadi masuk neraka pun tidak, masuk syurga pun tidak. Mintalah mereka satu pahala. Minta satu pahala daripada ahli syurga. Mudah-mudahan dia dapat 51% pahala, 49% dosa. Layaklah dia masuk syurga. Tapi rupanya orang ahli syurga tu kedekut. Peduli dia apa tak? Ya, minta tu imam buatlah satu pahala tu imam. Rupanya dia dah ngepit 70 bidadari. Ya. Tuan-tuan, dalam syurga paling komannya 70 orang bidadari tau. Percaya ke tak ni? At the very least you get 70, you know. Orang macam tu imam ni tak tahu entah berapa ribunya. Beribadah je, qiyamul lailnya lagi dengan malam apa Lailatul Qadarnya lagi. Berapa ribu? Hati dia tidak ke ngamuk. Dia belakang tidak ke ngamuk. Tidak ke ngamuk. Ngamuk ke tak? Ngapa tak? Ngapa tak? Allah sudah cabut rasa cemburu dari hati mereka. Ya, bagi mereka madu tu benar-benar manis. Bukan macam dalam dunia ni, madu kata manis tapi pahit. Tapi di akhirat besok elok aja, sepakat aja dema kedua-dua ya. Di dalam syurga tu duduk di taman sama-sama membuaikan suami dia di atas katil yang boleh berbuaian tu tau. Menyanyilah bidadari bersama dengan dia. Dia pun nyanyi, bidadari tu pun menyanyi. Bulan di pagar bintang katanya. Yang indah tu bulan dan bintang ni dah. Iya ke dah? Mana ada yang lain indah dari bulan? Perempuan cantik dia panggil apa? Perempuan cantik dia panggil apa? Bulan. Engkau laksana bulan. Mana ada engkau laksana? Tak ada ya? Kemudian tengah nyanyi-nyanyi itu ada pula dengar orang dari jauh nyanyi. Dia pun tanya, siapa itu? Katanya. Jawab orang dari jauh tu apa? Apa jawabannya? Cuba teka katanya. Itu contoh ajalah. Itu dalam syurga. Sebab itu dia tak peduli orang yang ashabul araf tadi. Jenuhlah minta. Akhirnya orang yang masuk syurga yang ngam-ngam aja pahala. Tahu ke ngam-ngam? Bukan lebih benar. Ngam-ngam aja pahalanya. Dia yang bagi satu pahala kepada ahli ashabul araf ni. Maka lepas itu layaklah dia masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, selagi ada iman walau sebesar zarah, maka layak dia masuk ke dalam syurga. Cukuplah itu. Nikmat syurga next year pula lah. Ini orang yang layak masuk syurga aja. Nikmat-nikmat dalam syurga next year pula lah kalau panjang umur. Sekian dulu ya untuk malam ini. Minta maaf dah lama benar pula ya. Lama benar baru habis. Berapa minit? 39 minit dekat 40 minit. Orang tak kira 20 minit aja. Jadi sekian, ampun maaf. Dan bagi mereka yang tak tahu ke mana nak dialirkan duitnya,
ada, nanti ini nak tutup lah.